Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat malam dan selamat orang kata selamatlah hari anda walau di mana jua waktu anda melihat podcast ini. Nama saya Ahmad Razuri sebagai moderator anda hari ini. Hari ini kita akan membincangkan ataupun kita akan sembang-sembang tentang topik tentang animasi di dalam media baharu. Okay, so saya memperkenalkan panel-panel kita hari ini. Tak lain tak bukan Encik Zarin, Encik Hafiz dan juga Encik Budi. So tanpa membuang masa, mari kita mengenali lebih detail. Boleh ke? Boleh. Saya serahkan kepada Encik Zarin untuk ceritakan sikit apa nama lebih panjang, apa jawatan di Laskopak. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zarin bin Abdul Karim dan saya bekerja di Laskopak Production sebagai Head of New Media dan perhubungan awam. Saya dah bekerja lebih kurang 16 tahun kat sini dah. Weh, lama? Lama. Dan apa lagi nak tanya dia? Tak, kenapa? Nanti kita tanya. Boleh. Okey, kita pergi kepada Encik Hafiz pula. Encik Hafiz, boleh cerita sikit? Okey, so saya pula pembantu pada Encik Zarin. Okey, saya penolong pengurus New Media dan juga pengurus teknikal pada Laskopak Production. Dan juga banyak kerja dia ni. Managing Director untuk LC Film. Astaghfirullahaladzim. Awak ni gila jawatan. Berapa tadi tu? 4 dah. Banyak lah. boleh saya tahu naik kereta apa? Tak. Okey, seterusnya Encik Budi, silakan. Saya Karya Budi Muhammad Haris. Saya International Marketing Manager untuk Laskopak Production Sendirian Berhad lah. Dan bersama dengan company ni pejam celik dah dekat 12 tahun dah. Wih, 12 tahun. So kiranya panel-panel kita hari ni memang bukan calang-calang lah. Dah lama dah dengan Laskopak Production. Okey. Kalau kita petik daripada University Southern New Hampshire University. Maksud New Media ni adalah any form newspaper or articles and blogs to music and podcasts that are delivered digitally. Okey. So kepada siapa yang tak tahu, Cik Zarin sebenarnya dulu dia ada blog. Itu zaman-zaman blog, dan dia lebih dikenali dengan Media Horizon. Okey, bagi Mini Love sikit. Siapa yang kenal? Bagi Mini Love sikit. Betul petik. Lama kita bongkar. Okey. Jadi Cik Zarin, saya nak tanya, New Media ni dalam kerangka Laskopak. Boleh ke Cik Zarin berkongsi sikit dengan kita? Okey. Macam saya beritahu tadi, saya dah bekerja lebih kurang 16 tahun kan. Jadi peringkat awal Laskopak ni fokus kepada animation sahaja. Saya kalau tak silap saya mungkin sekitar 2012 ke macam tu agaknya kan. Even lebih awal kita dah mencuburi bidang macam new media yang baru macam Facebook. Masa tu orang belum tahu lagi Facebook orang pakai nak update makan kat mana kan. OOTD lah kan. Tapi masa tu kita dah nampak new media macam Facebook merupakan salah satu platform yang boleh ke hadapan. Lepas tu kita jumpa pula YouTube. Dulu kita nampak YouTube ni macam orang pakai sekadar nak upload video keluarga, video temporary, tapi kita nampak YouTube tu juga salah satu akan boleh berkembang. Sebab itulah kita dah capture platform media new media macam YouTube, Facebook dari peringkat awal lagi dah. Sebab tu kalau Encik E dan peminat UPDP semua tahu sekarang ni Laskopak merupakan salah satu company yang pioneer dalam social media ni, YouTube, Facebook dan sebagainya. So maksudnya kita ni bukan kita lah, maksud saya semua social media platform yang Cik Zarin cakap tadi tu, dia ada masa dia mula-mula macam mana, and then dia bila makin matang ia digunakan oleh end user berbeza. Betul So patutlah kalau kita tengok dulu macam Blogspot dulu ni orang banyak share diary. Betul. Contohnya semalam saya membuat exercise skipping. Lalu saya menangis dalam hujan. Mungkin. Jamrut betul. Menjadi diary. Jamrut betul. Tambah sikit, sebenarnya saya sebelum masuk kerja dekat sini sebelum tahun 2010 kan. Saya memang pengikut blog dia. Ya. Boleh cerita sikit apa diary yang dia tulis? Idola. Dah tak ingat dah. Tapi dia banyak cerita dia kerja kat sini seronok. Kita apply kerja kat sini. Betul. Dan kalau kita tengok Blogspot sekarang pun dia lebih meluas sebenarnya dan dia boleh monetize. Contohnya macam kita buat review pasal hotel dan sebagainya macam-macam lah. So memang end user tu itself dia evolve dan matang. So Cik Hafiz,
Apa tu, so since awak paling banyak sekali jawatan dan awak agak lama lah juga dengan Laskopat Production ni, boleh tak awak ceritakan penubuhan new media ni dekat Laskopat ni macam mana? Kenapa new media? Kenapa tak guna nama lain, nak guna new media juga? Oh, panjang cerita ni. Pendek kan? Pendek. Tak sila. Kita ada masa yang panjang. Ada masa. Elaborate. So basically saya start kerja dekat sini masa tu sebagai IT technician lah, lebih kurang IT technician. So minat kepada kamera dan lain-lain tu semakin berkembang dan sebagainya. Lepas tu saya jumpa pula dengan Zarin masa tu. So kita bersama-sama brainstorm apa semua. Masa tu kita nak buat satu department baru lah, which is nama pun New Media, so department baru lah kan. Macam tak ada idea lain New Media kan. Tak, kebetulan. Kebetulan dia, sorry. sebab department tu yang akan jaga semua benda social media lah, apa benda semua berdasarkan Laskopat punya jenama. Cuk, pada waktu tu masa korang tengah brainstorm tu, korang dah macam anticipate lah benda-benda macam ni akan mempelopori lah lebih kurang macam tu lah. Kita boleh rasa benda kita nampak YouTube lah ketika itu. Perubahan tu sebab lah YouTube. YouTube. Pada ketika itu memang kita nak pulun buat YouTube lah. I see. So memang kita first tu memang kita nak buat YouTube. Lepas tu adalah beberapa macam leader-leader dahulu dia kata macam tak sesuai lah, kenapa nak kena buat YouTube, kenapa kita buat animation ke apa benda semua, kita nak campak free-free je dekat YouTube masa tu. Mendapat tentangan. Concern dia apa masa tu? Cik Hafiz kalau boleh kongsikan concern dia sebab macam kita bagi percuma lah. Kita bagi percuma. Pada ketika itu orang masih tak percaya lagi YouTube ni apa benda. Yelah, Facebook pun orang tak percaya kan. Betul. Sebab macam kita bincang tadi awal-awal, apa-apa social media pun dia ada tempoh matang dia tu. Pada waktu tu mungkin penggunaan pada waktu tidak ni lah kan. Betul. Dan pada ketika itu juga kita boleh dikatakan dapat sokongan penuh lah oleh Cik Kuyah. Cik Kuyah kita punya creative content director betul. So dia yang bagi green light, kata-kata semangat, green light dan sebagainya. Kata-kata semangat. Mungkin yang terdahulu the lack of vision kot. Betul. Mungkin Budi boleh tambah sikit kan. So maksudnya selepas episod yang mendapat tentangan apa semua, so tertubuh adalah New Media ni betul. Ingat tak apa first content yang kita upload? Ingat tak? First content masa tu yang okay. Sebab masing-masing tak nak upload dekat YouTube kan. Okay. So first content yang betul-betul masa ni Uncle suruh upload adalah cucu dia nyanyi lagu apa tadi? Lagu Pepin lah yang lagu Pepin. Dia nyanyi dalam kereta, rekod macam tu je. Tapi kalau nak tambah sikit, sebenarnya sebelum officially kita ada New Media, saya sendiri yang create content, ada Carnival, Pepin lah, pakai saya punya kamera. Saya lah handle, saya rekod apa yang ada je lah, apa yang done je. Jadi kita kira upload, masa tu tak tersusun lah. Tak tersusun lagi. Sebab tu lah bila kita dah ada New Media punya department, kita ada proper flow, kita ada editor, kita ada videographer, so output dia lagi baik. Betul. Kita ada machine sound ni kan. Kita ada podcast, macam-macam lah Memang best lah. Bagus lah Okay, kalau korang boleh verify apa first content dalam YouTube channel Laskopat Production ni, sila komen di bawah. Saya nak tahu juga betul ke apa cucu uncle tu yang nyanyi dalam kereta tu. Kita tengok nanti. So Cik Budi, Ya saya. apa tu with all that being said kan, so you are the money man. So pakai hijau. Yes. Apa tu kepada siapa yang tak tahu Cik Budi telah mendapat kerja terbaik untuk tahun 2020. Terima kasih tahniah. Tepuk. Tak ada efek tepuk. Oh ada Terima kasih. Oh yeah. Okay. So saya tak expect tu. So Cik Budi, New Media ni kan basically dia daripada segi marketing lah kan. Does it helps our IPs untuk spear through? Baik. Tu soalan yang menarik tu, dan it does actually. Dan saya nak take this opportunity to elaborate lah New Media ni dia telah membuka satu ruangan yang unik, di mana contohnya kalau dulu kan dia bergantung pada kita punya goal, kita punya direction. Contoh dia, kita ambil yang senang, kita nak mass distribution. Kalau dulu kita nak masuk Japan, masuk Russia, masuk apa, kena menghadap satu-satu television ni. Dululah television yang ada contohnya.
Itu costly dengan susah because we do not know the right person. Tapi sekarang contohnya macam Cik Zarin, Cik Hafiz ada cakap pasal YouTube, kita taruh dekat situ, satu dunia dah boleh get access. Tu satu. Dan Upin Ipin tu kita beruntung sebabnya with our visions, macam yang Cik Zarin cakap tadi, kita loadkan kita punya content, kita the pioneers in that. So kita content dah banyak. Bila mana YouTube eventually come to our shore, dia able to monetize. Kalau tak silap saya dalam 2012, kalau tak silap kita dah banyak content dah. Dan fans dah tolong kita. Sebab itu kalau dekat back end kita nampak, banyak kita punya top 5 I would say, salah satunya dekat US, Indonesia, US, Malaysia. Penontonnya Penontonnya. Saya precisely tak ada jual di TV US. Kalau ingat Cik Hafiz masa kita pergi ke LA kan, kita jumpa Mr. Malik Dukat semua, dia tanya kita soalan. Kan macam mana kita ada presence dekat US. Kita tanya, kita cakap balik, I'm supposed to ask you. Tapi bila kita tengok balik, inilah kekuatan new media ni. Precisely dalam topik ni kita bercakap pasal YouTube. Diorang boleh tolong distributekan content kita, jadi yang tak tahu jadi tahu. Bila dah menyeluruh, dah boleh monetize. Dan dia telah menjadi salah satu kita punya source of income lagi. Jadi kalau untuk distribution, they do wonders. Source of income pun they do wonders as well. Macam tu. Dan ini kita baru bercakap berkenaan YouTube sahaja. Dan moving forward, kita tak tahu, mungkin Facebook kita boleh monetize, kan? I'm not sure, maybe TikTok dan sebagainya. TikTok boleh ke monetize? Boleh, tapi ada cara lain lah. Dia boleh give, live dan sebagainya. Facebook video pun ada juga untuk dia dah ada. Cuma mungkin dia tak sebanyak YouTube lah masa sekarang, tapi ada dah. So lain platform, lain cara lah untuk monetize kan. Dan platform yang kita cakap ni semua ni, ini yang apa orang kata ni, the masses know it by default. Maksudnya yang leader of it, YouTube. Tapi jangan lupa kita pun ada yang lain-lain. Contohnya macam Dailymotion ke dan sebagainya. Yang itu belum, dia ada approach kita dulu, tetapi maksudnya mungkin dia belum full maximize their potential in this region. Jadi maksudnya potential tu banyak. Saya ingat yang pasal Dailymotion tu. Pada waktu tu saya tak silap saya lead render lagi pada waktu tu. Lama. Dailymotion ni lama. Sebab nak siapkan untuk material Dailymotion tu kena ada a few benda yang kena re-render balik lah. Betul. Tapi yalah, tak jadi. Tak apa, rezeki kat lain. Dia bukan tak jadi masa tu. Mungkin Dailymotion tu sendiri orang jarang guna dekat kawasan kita, kat negara kita kan. Dia kurang ni lah. Dia pun mungkin konten-konten yang di-upload dekat situ tak kurang sesuai dengan konten dia yang mungkin, kita ada. Dia mungkin banyak digunakan di Brazil tapi bukan di Malaysia lah. Target market dia lain lah. Ini mungkin ke memang betul? Tak ada, mungkin. Kalau nak tambah sikit berkaitan dengan platform social media macam Cik Budi kata tadi, YouTube, Dailymotion, kita pernah try dengan YouTube yang kat China, apa nama dia? Youku pun kita pernah try juga. Untuk pasaran China pun kita pernah try juga. Macam-macam. Even kalau tadi Cik I tanya pasal TikTok kan, TikTok kita baru je start sebelum PKP ni. Ya. Setahun macam tu lah kot, setahun lebih kita dah ada hampir 10 juta follower. Sekarang ni 98, mungkin time upload ni mungkin 10 juta harganya. So 10 saya juta. Tak ada dengar ke? Ada. Jadi setiap masa, setiap tahun pasti akan ada social media yang baru yang kita kena discover macam nak buat, dan upgrade pula level dia, bukan sahaja kita nak guna dapatkan follower, nak dapatkan income pula Budi kan. Betul. Itu another level of penggunaan media sosial ataupun media pula. Betul, tapi pada pendapat personal saya lah kan, saya lebih saya rasa I will put my money on TikTok lah in the near future ni. Sebab pada saya platform media sosial ni dia bergantung kepada berapa cepat kita boleh berinteraksi antara satu sama lain. Kita ambil contoh kalau macam Twitter lah. Kita ambil contoh macam Twitter. Twitter ni dia boleh kita boleh berinteraction antara satu sama lain melalui words. Tapi TikTok ni dia up another level. Dia terus upload video dan kita boleh respond to that video secepat itu. So saya rasa that's why lah TikTok ni dia berkembang dengan lebih cepat lah pada pendapat saya. Saya pun nak tambah juga lagi, boleh? Silakan. Okay, perbezaan antara Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kenapa TikTok boleh naik sekarang ni? Sebab dia punya algoritma tu, kita tak perlu follow orang tu ataupun account tu untuk benda tu sampai dekat feed kita, based on interest. Facebook kita kena follow, kita kena like, baru kalau keluar kat feed.
Twitter dengan TikTok tidak. Sebab itulah dia special dan cepat naik sekarang ni. Macam YouTube pun dia lebih bergantung pada subscriber kan. Kalau kita betul, tak subscribe kita tak tahu. Even sekarang pun kita dah subscribe tapi still tak tahu. Kena tekan notification baru button keluar. lah, apa benda semua, banyak lah benda-benda dia baru nak dapat benda tu. Jadi saya rasa kat sini kalau kita nampak, kita memang kena berani mencuba kan, sebab to us kita tak tahu the potential of that until kita try. Jadi dekat situ tadi bila kita dengar macam yang Cik Hafiz kongsikan, kita berterima kasih sebab kita ada management sekarang ni yang very supportive to this. Sebabnya dia bring benefit to the company kan. Jadi kita memang always lah the pioneers. Jadi maksud dia saya precisely dan personally pun tak faham kenapa kita tak dapat sokongan pada management yang sebelum ni kan. Jadi bila dah jadi baru orang nampak lah, dan orang-orang semua ikut. Jadi kita cerita sekarang macam TikTok ni semua, kita cerita future tense dah sekarang ni. Dan kita kena berani mencuba, we have to be visionary lah. I think itu pun sama dengan apa yang kita cakap kan, new media kan, something new, we need to try. Apa yang Cik Budi itu cakap betul. Sebab di zaman dunia yang makin laju ni, kita kena cepat lah, kita kena fast making decision dan kita kena anticipate perkara yang akan datang tu. So Cik Zahrin, saya nak tanya, dalam kerangka YouTube ni kan, subscriber dapat duit lebih ke ataupun views yang dapat duit lebih? Okay, of course jawapan mudah adalah views. Okay, views. Bila lagi banyak views, lagi banyaklah income yang kita dapat. Tetapi subscriber akan membantu untuk meningkatkan views. Dan of course selain views, selain itu juga kita kena tingkatkan juga berapa banyak orang share video tu. Berapa banyak share, berapa banyak orang komen. Bila banyaknya komen, video tu akan jadi aktif dan secara langsung akan meningkatkan view juga. Dan tapi kalau macam YouTube tu bila dia share tu, adakah share di platform lain lah kan? Betul. Oh, so dia detect juga benda tu? Kita ada back end dia memang ada. Share dekat WhatsApp ke, share kat Facebook ke, share kat Twitter, semua ada data benda tu. Sebab dia under company yang sama. Sebab saya teruja dia cakap tadi, kalau kita share kat WhatsApp pun dia tahu under the same company lah. Kalau ikut kan berbeza kan. Sebab WhatsApp ada Facebook sama Meta, yang tapi maybe YouTube sebab ada Google. social media punya link kan sama. Tapi nampak macam orang kata cara kuno nak share video dekat WhatsApp kan. Tapi cara kuno bukan kuno, macam kenapa nak share kat WhatsApp kan, baik share kat Facebook, kat Twitter. Tapi share kat WhatsApp ni dah terbukti ataupun ada data dia, memang salah satu cara untuk orang suka share. Share dalam grup keluarga lah, share dalam grup rumah lah, macam. Saya cerita pasal share dalam grup WhatsApp ni, saya teringat pak saudara, mak saudara lah kan. Hari-hari Assalamualaikum today, bersyukurlah kita kehadrat ilahi. Dia jenis-jenis macam tu lah kan. Saya bersyukurlah ada kita bersyukur. Kita bersyukur. Dia bila orang-orang yang share dalam grup WhatsApp ni, dia sejenis yang begitulah. Suka share. Saya faham maksud Cik Zahrin. Dia tak tengok lagi, dia share dulu. Itu yang bahaya. Pastikan ori baru beli. Okey, Cik Hafiz, berasa-rasanya konten kita yang ada dalam YouTube tu yang paling tinggi view, konten apa? Yang kalau tak silap saya ni, yang paling tinggi antara yang tertinggi lah, yang episod Upipin Chinese New Year, tahun baru kan. Sebab yang ni memang orang daripada seluruh dunia pun boleh relate. Setiap negara pun ada Chinese New Year kan, dia boleh tengok benda tu. Itu yang memang konten yang antara tertinggi. Macam Cik Budi kata, dia Indonesia, US tu antara yang tengok episod tu. Betul ke? Ada juga lain macam saya rasa Alibata nombor 1 kot. Ke yang English, maksudnya English. Ke ni yang ke kain merah Ipin tu. Ini overall kan. Ni overall inilah dia. Alibata, Chinese New Year ni kalau overall. Overall Dan kalau tak silap saya, along the way ada setengah-setengahnya yang viral, Cik Zahrin. Betul. Contoh macam Kain Merah episod yang viral. Lepas tu ada yang apa lagi? Kita punya lagu banyak sangat viral. Goyang Upipin pun viral agak cepat betul, juga. Goyang Upipin cepat. Saya bukan nak bangga diri, saya direct tepuk MV Goyang Upipin tu clap.
Clap. Tak dengar. Tak apa. Kita tolong add. Antara yang kita tak sangka viral yang Fizi tu, kes Fizi kan. Sampai Fizi. kita kena keluarkan video yang minta maaf apa semua tu. Tu antara yang viral lah tu. Betul. Okay, so Cik Budi, apa kita punya achievement YouTube channel kita ni kalau Cik Budi ingat? Achievement kita ni banyak. Yang terbaru tak silap saya, kita dapat Diamond Play Button. Yes. To commemorate berapa million? 10 kan, 10 million Dan kalau sebab saya rasa saya tak salah lah, memang tak salah, memang kita je lah yang paling banyak dan popular kat situ dekat Malaysia ni lah, tak silap. Memang tak silap lah, memang betul lah kan. Betul. Betul. Dia dah ada standard cakap tu kan, memang Kita tak bukan silap lah. network kita channel. So dekat situ dia tunjuk kita punya strength. Ada macam setengah orang dia kumpul banyak-banyak, dia declare. Tu masalah sikit lah. Orang yang tak tahu macam tu lah, dia macam cakap saya dah masuk kat whole wide world. Dia deal dengan seorang je. Dia bukannya masuk banyak-banyak macam tu. Contohnya. Jadi how they market it as if dia banyak, tapi sebenarnya tidak. Macam kita prominent, this channel kita ini. Dan knowing that, tak silap saya, that representative of YouTube, Google itself tu pun ada datang kat company kita. Dia memberikan that Diamond Play Button yang ada kat kita sekarang. That's the commemoration of our achievement. Yang itu I think is very essential lah, dengan tunjuk yang apa yang kita buat ni ada hasil. Betul. Dan bila ikut pengalaman saya juga kan, bila kita keluar, bila kita cuba marketkan Upin Ipin, Puteri pada zaman dulu dan sebagainya, benda-benda ni semuanya memainkan peranan yang agak tinggi. Bila kita nak jual contohnya kan, dia tak tahu, dia tak pernah tengok kadang-kadang. TV station kita pun kalau kita cakap dia pun tak tahu. Tapi apa yang dia cakap, do you have your presence on YouTube? Kita tunjuk. Dan kita cakap kita ada 10 million subscriber contoh dia, views with 7 billion over views. Ini what kita menang, dia akan gain dia punya attraction. Baru dia nak tengok Upin Ipin. Then baru dia cakap how do you fare in your home country. Dia minta data dan sebagainya. Meaning kita punya presence di social media itself boleh saya gunakan untuk sebagai my bullet bila kita nak menjual nanti, nak tunjukkan yang kita bagus. Memang kita bagus pun, jadi dia boleh tengok for real. Yang paling bagus sekali, dia boleh tengok kalau macam setiap series Upin Ipin ke, yang ada dekat situ dia boleh tengok that number of views. So justified. Sebab kadang-kadang banyak orang jual ni, dia claim number 1 in Indonesia ke apa ke, tapi daripada channel, daripada nama ni, data tidak macam tu. Dan daripada contoh dia, dulu dia dekat contoh dekat MNC, dah tak ada pun dekat MNC contohnya. And then macam mana dia boleh claim dia number 1? Macam Upin Ipin dah berpuluh-puluh tahun, berbelas tahun. Lagi-lagi dekat YouTube nampak banyak benda-benda macam ni lah yang bila orang tengok dia confidence. Macam tu, bukan setakat cakap sahaja. Betul, bukan kosong lah, bukan tin kosong lah. Bukan tin kosong. Tin kosong dia ketuk kuat sikit lah. Kita tak ketuk sesiapa. Kita tak ketuk. Kita kalau kita diketuk, keluar Ferrari. Ni Cik Zarin, saya nak tanya sikit lah. Sama juga lebih kurang soalan dengan Cik Budi tadi tu. Kenapa kita tak buat channel banyak? Saya last tadi saya check sebelum kita buat podcast ni kan. So saya nak double confirm lah, betul ke kita tak ada banyak channel ni. So saya buka YouTube and then saya klik scroll ke kanan tu ada channels. So setakat ni memang kita ada Les Kopak dengan LC Film sahaja. So berbanding dengan channel-channel yang lain tu, kalau kita tengok, kita klik, oh dia ada banyak lah. Senang cerita kenapa. Dan kalau boleh lah kawan-kawan chip in sekali kan, apa beza channel 1 dengan channel 8? Okay, macam YouTube channel Les Kopak, nama dia YouTube channel Les Kopak lah, satu saja. Dan juga kita ada another one yang baru kita buat, LC Film. Jadi kita punya Les Kopak YouTube channel ni memang kita fokus kepada semua IP Upin Ipin pada zaman dulu, Puteri, promotion, apa lagi, teaser dan semua benda-benda yang berkaitan dengan kita punya aktiviti. Jadi saya rasa kita tak perlu pun nak buat banyak-banyak channel. Sebab apa, bila satu channel tu fan mudah untuk tertipu pada satu tempat sahaja. Dan benda tu works. Kita dah beberapa tahun jaga YouTube, memang works dan orang menunggu apa lagi konten. Sekarang kalau kita update benda yang berkaitan dengan award, berkaitan dengan aktiviti, fan pun tunggu. Dia nak tengok siapakah belakang tabir. Abang-abang yang buat kerja, dia nak tengok, oh ni animator kita, ini dia punya render je kan. So dia nak tengok. So diorang semua konten kita upload, diorang akan tunggu. Tak kisah konten sekali pun. Jadi saya tak perlu banyak channel pun untuk nak create. Tapi adakah channel banyak tu equals to more money?
Tak juga, benda ni bergantung pada kita punya back end tu sendiri. Kalau kata channel terlalu banyak pun tapi dia tak sampai dia punya threshold dia tu untuk dapatkan untuk duit tu, monetize tak guna juga kan. So dia back to basic balik lah, subscribers dan views. Betul. So channel kita ada 10 Even pun. ada juga yang macam view dia banyak tapi sebab channel tu tak relevant untuk dapatkan monetization tu tak guna juga. Lagipun kan kebanyakan video OPP yang di-upload secara episod penuh tu adalah channel kita punya fan kan. Jadi banyak je kita fan punya channel sebenarnya dia orang upload. Dan setiap illegal upload tu kita ada copyright claim dan kita dapat semua income melalui YouTube channel dia orang tu. Jadi sebenarnya income kita bukan saja dari channel kita tapi dari channel online juga. Itu sebenarnya. Lagi so berkembang lah, banyak lah. So kalau bahasa mudah dia kawan-kawan, adik-adik dan semua. So kalau korang upload cerita Upin di YouTube, jangan risau, kita orang akan dapat duit itu. Lebih kurang Itu lah. bahasa lemah. Bahasa mudah dia macam tu Mudah lah. betul lah. Betul. So apa ni dan that's why lah kita tak upload kita punya full series kan kat Mungkin Budi boleh tambah sikit kenapa tak upload? kenapa tak upload Kita sebenarnya ada a few series yang kita upload, tetapi by and large memang kita tak upload sebab kita we have a lot of partners. We need to manage them properly. Kita respect our partners lah. Okay. Contohnya dengan TV station, dia bayar kita premium. Tak ada lagi dekat Malaysia ni yang kata dia beli lebih mahal daripada harga kita lah. Itu kelentong semua. Kita premium justified by the fact of our popularity dengan kebolehan kita untuk menarik the eyeballs lah ya. Jadi dengan investment diorang yang begitu besar, jadi kita cakap tak bolehlah kita upload dekat YouTube kan untuk orang tengok free. Tetapi kita ada clause yang mana cakap kita buat tak boleh, tapi kalau fans buat. Kalau ikut, saya nak kongsi sikit pengalaman saya kan. Dulu memang ada setengah-setengah kita punya broadcasting partner dia cakap nak minta kita stop. Tapi tugas kita untuk convince diorang dan kita bagi tahu fakta. Faktanya sekarang ni kita tak boleh stop our fans. Sebabnya fans tak kisah dia tengok dekat mana, TV ke, YouTube ke, dia yang tengok, dia yang memberi sokongan. So kalau kita buat dia marah, bukan impact dia bukan setakat YouTube, TV pun dia tak nak tengok. You rugi, I rugi. Dia nak upload dia punya pasal. Okay? Tetapi kita on our side kita tak akan upload, kita tak encourage. Macam tu. Dan Alhamdulillah dipersetujui oleh semua broadcasting partners kita, hence kita tak upload. Tetapi ada setengah-setengah cases di mana contohnya we work for the country, we do it for the country kan, dengan sponsor kita KP dan HPP dan sebagainya yang government related ni. Contohnya dia nak promote dia punya series kita tu yang ada message diorang. Jadi kita cakap lah dengan broadcasters partner kita, this one kita patut taruh dekat YouTube sebabnya dia punya campaign certain time je message tu nak sampai. Kalau kita tak taruh sekarang, rugilah pada dia. Dan this is government related, we do it for the country. Dan again Alhamdulillah that shouldn't be a problem lah lepas. So itulah contohnya. Dan apa yang kita buat ni, we are proud to say kan, yang dekat luar sana kawan-kawan lain apa semua, dia ikut kita. Jadi kalau nampak ada yang lebih kurang sama konsep dia, dia ikut kita. Kerja dia senang, apa kita buat dia ikut. Banyak. Because we do it, kita buat ni kita try. That's why I said tadi kita being visionary, kita try, it works dan diikuti. Yalah, it shows that apa yang kita buat ni betul dan berjaya. Berjaya. Dan menjadi ikutan orang lah. Kita membuka laluan lah lebih kurang. Apa yang kita buat je orang ikut lah. Dia kata tu company tu boleh buat, kenapa tak boleh buat? Macam tu. Betul lah tu kan. Hantar-hantarlah ampau sikit kan. Ufti setahun sekali. Dan kalau tambah sikit yang macam mana partner yang macam buat dengan kita tu, contoh macam Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Diorang buat kadang-kadang kempen tu untuk bulan ni je Budi kan. Tapi disebabkan kita upload benda tu di YouTube, benda tu forever kekal dekat situ. So dia adalah kempen yang berpanjangan. Betul. So yang selagi ada kat situ. Betul. Selagi kita tak take down, itulah dia. Betul. Dan itu sangat berbaloi untuk mereka. Betul. Jadi sebab tu juga tadi saya, kalau perasan pada awal tadi saya agak terperanjat bila mana management terdahulu tu tak nampak visi ni. Saya rasa itu very short sighted, myopia. Dia nampak tak boleh sebab free. Dia tak nampak those value added effect yang kat situ. Jadi dekat situlah I think terima kasih sebabnya sekarang ni dah berlainan dan we prosper. Kita buktikanlah. Jadi ironically I think sesiapa yang dekat luar tu pun sekarang ikut how do we do it. Because this is the blueprint that should be done. Satu, saya sangat bersyukur lah Cik Budi is the front man untuk dealkan benda-benda macam ni. Kalau saya terfikir lah kalau saya berada pada waktu yang masa discuss
take down lah YouTube fan tu. Aku memang tak boleh terfikir lah kan nak keluar ayat tu. Kalau kita take down fan punya cerita apa, memang tak, TV pun tak tengok kan. Bagus. Broadcasters lah banyak saya ingat dulu. Dia concern dia sebab dia kata dia bayar ada orang dapat free kan. Tapi kita kena quick wit lah. Sebabnya pada dia orang simple. It's down to kalau dia ada that ROI pada dia feel convinced, dia will take it up. Itu among apa nama dia, experience yang unik lah saya berada dekat LCP. Mungkin untuk podcast yang lagi satu lah lain. podcast marketing. Tapi kalau nak tambah sikit Budi, nak tambah sikit apa ni, bukanlah semua benda kita tak take down, ada yang kita take down lah. Contoh macam kalau movie kita yang baru keluar, contoh macam UIKSD, tiba-tiba ada baru seminit tayang dah ada kan. Itu memang dahsyat betul lah. Itu antara yang kita perlu buat manual take down lah. Kadang-kadang algoritma dia tu terlepas. Sebab diorang pun pandai juga macam mana nak cuba untuk bypass sistem tu. Jadi saya pun nak share juga masa yang selalunya kita kecilkan video kan. Bukan saya tak nak ajar tapi ajar satu cara. Tapi awak dah bocor rahsia. Sorry. Tapi ketika Chris Sama Tunggal keluar Netflix, kalau tak orang mula upload. Bila orang mula upload macam berlumba. Dia upload, saya take down. Dia upload, saya take down. Kita take down, dia upload. Berlumba-lumba. Dan benda tu cepat. Sampai malam, sampai pagi ada je orang nak upload. Jadi kita kena ambil action cepat masa tu. Betul. Saya kebetulan pun memang ada dalam group tersebut. Dia www 1. Kita take down. Dia www 2. Sampailah 12. Subhanallah. Dahsyat betul. Dia macam berlumba-lumba membuat kejahatan pula. Dia dekat Facebook pun orang upload full video lagi, full movie dekat ni, dah orang bangga cepat tengok. Sebelum kena take down. Itulah macam Budi kata, benda pasal copyright ni mungkin topik lain lah Budi kan. Memang panjang. Betul. Kalau anda topik new media ni memang berat sikit lah. Tapi saya nak tambah sikit boleh? Geram punya pasal kan. Sebab orang-orang kita ni dia makan babi tak boleh, haram. Dia kalau merompak haram, mencuri haram. Tapi kalau dia ambil kita punya taruh, yang tu halal pula. Dia ada geram punya pasal sebabnya selalu dia cakap macam holier than thou attitude. Tapi dia tak faham apa yang dia buat ni sebenarnya mencuri, merompak. Okay. Tapi dia kata meniaga tu sifat yang mulia. Betul dah. Tak apa, yang tu kita sambung podcast satu lagi. Kalau cerita bab ni saya pun geram. Jangan saya buka. Sabar. Okey, kebanyakan kita punya episod ni kebanyakannya dia going viral. Kan. Kita ambil contoh macam Fizi yang sampai kena buat permohonan video maaf. Kita ambil contoh macam kain merah Ipin kan. Dia ada satu blueprint ke untuk viral ni? Sebab yelah, kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan end user kita ni dia nak viral sebab dia nak that attraction, dia nak jual, sama ada jual produk ataupun apa-apalah link tu. Mungkin ada input tak? Okey, saya jawab. Saya rasa benda ni ada dua faktor lah. Faktor yang pertama mungkin daripada skrip. Bila skrip dah rancang ni, contoh macam yang Fizi kata kepada UPP yang tak ada syurga tu, saya rasa dari fasa skrip lagi, skrip dia dah plan dah benda ni akan went viral. So bila kita nak upload teaser, nak promo, kita upkan benda ni lebih sikit supaya orang bincang benda ni dekat Twitter, dekat Instagram, dekat YouTube, supaya orang bincang. So bukanlah buy ads Buy ads maksudnya? Maksudnya kita beli ads. Tidak. Kita memang jarang beli ads. Benda tu organically akan viral. Dia organically. Dan faktor kedua juga kadang-kadang bila sebelum kita promote episode baru, tim kita akan tengok kat mana agaknya bahagian-bahagian yang mungkin akan viral. Contoh macam kamera. Kamera purposely kita potong bab yang kain tu terbang. Potong kat situ. Memang dia punya moment, dia punya ni memang orang rasa, memang orang kasih dia, orang tunggu episod tu. So bila orang tunggu episod tu, kita promote episodnya sekian, dan bila dah keluar pula episod tu, kita akan ambil momen macam Upin nangis ke apa, kita create lagi momen benda tu viral lagi. So orang akan bincang benda tu di social media, di Twitter dan sebagainya, supaya kita dapat membantu benda tu viral lagi. Jadi benda ni merupakan salah satu benda yang kita memang plan. Kita cuba untuk viralkan benda tu based on story dan based on kita punya planning posting lah. So bermakna Cik Zarin by design lah ya? Boleh, jawapan mudah dia by design lah. Dan ada juga kes yang macam Min tu sendirilah kan. Min tu
dia potongnya, kita ada satu poster, contoh poster puteri lah kan. Dia potong poster puteri tu sikit-sikit, dia keluarkan sikit. Tu antara yang menyebabkan itu tahu sebab apa sebab dah tak ada poster dah. Min kelang kabut tu, Min marah tak betul. ada poster, ada itu je poster, kerat lah anda. Orang dah marah Min dah. Mana lagi? Kita Min, kerat lagi poster tu. So apa yang saya boleh conclude is sebenarnya benda ni kalau nak jadi viral ni sebenarnya it's a teamwork sebenarnya kan. So sesuatu produk tu dia kena ada video promotion on the marketing side. Dia bukanlah satu tiba-tiba jadi viral lah kan. Saya nak tambah lagi satu. Sila Tadi je. saya kata faktor viral, satu skrip ataupun story, kedua the way kita promote tu, dan ketiga saya rasa daripada fan juga. Tu macam isu kubur viral tu. Bukan kita yang create, bukan kita yang fikirkan, tiba-tiba fan create benda tu. Sajalah saya nak cerita sikit pengalaman saya kan. Ada pengalaman pasal kubur ni? Bukan. Saya dapat berita tu sebab ada orang tag. Masa pada waktu tu saya tak sure tengah buat apa, tengah kat rumah lah bersenang lenang lah kan. Tiba-tiba orang tag, dah ada kubur. Bila ni? Dahsyat tak dahsyat dah fan kita kan. Boleh elaborate sikit ke? Pasal kubur tu saya rasa Cik Zarin boleh. Cik Zarin lagi. Okay, kubur kubur ni berkelakar juga. Dia sampai tak tidur malam lah pasal kubur. Jawab macam mana? Bila ada benda-benda yang viral, benda-benda sama ada baik atau tidak, saya akan berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga in term of nak react apa. Jadi saya pantau dulu dalam 2-3 hari apakah isu tu, dia membawa ke mana sebenarnya. Dan saya rasa benda tu terlalu kelakar sehingga kita tak perlu nak respon pun sebenarnya. Tapi bila fan Indonesia dia mungkin agak serius tentang konten itu, sampai keluar blog lah, keluar berita lah, macam-macam konten itu. Dia minta kita clarify. Betul. Dan sampai benda sampai ke media di Malaysia pula. Daripada Newsline sampai media kat Malaysia, sampai lah saya rasa kita kena keluarkan statement juga. Tu yang bincang dengan Tuan Haji dengan Uncle. Uncle ada keluarkan statement, so dah keluarkan media official, dan saya pun keluarkan OPP punya statement lah, kira macam more on information saja, dan itu pun viral juga sekali lagi. Orang kata macam betul lah, rupanya kuburnya tak ada. Ada banyak cerita tu, rupanya tahu kan cerita dia yang kanak-kanak tu meninggal, ayah dia namakan jadi Upin lah. Ada cerita rupa sebenarnya. Tapi tak betul kan? Tapi tak betul. Tak betul lah. Dia peminat Upin saja. Saya bukan apa, saya risau dia jadi tempat pemujaan dia nanti kan. Itu kita tak nak lah, kita minta dijauhkan. Kita cuba elakkan lah. Okay, so daripada saya dah tak ada apa-apa soalan yang besar lah untuk pasal new media ni. Mungkin kalau kawan-kawan ada nak pitch in ataupun nak tambah tentang topik kita ini. Mungkin saya boleh kongsikan sikit angle daripada belah komersial untuk new media ni. Dulu kita sebagai pengkarya ni semua kan, bila kita create something ni, memang kita sentiasa berlawan dengan this piracy. Betul ya? Dan in fact right now kalau kita tengok, tak kisah whatever platform, Dailymotion ke apa ke, anything yang being uploaded without our consent, IP owner consent, is a piracy. Tetapi right now it's better in a way, sekurang-kurangnya kita dapat income. Torrent apa tu memang tak dapat lah, kita tutup sekarang, esok dia ada. Tetapi sekurang-kurangnya pengkarya sekarang, orang pirate kan at that popular platform, dia dapat income. Yang mana I think it was lacking 10 and 15 years back. Jadi saya rasa memang essential, if not critical, macam this new media apa tu semua being taken into account kepada those yang IP creators sebenarnya. They need to have a team macam mana yang kita dah buat ada sekarang. Dia tak perlu fikir pun, tiru je macam kita buat. Betul. So that is essential. Sebabnya satu lagi message untuk disampaikan tu. Kadang-kadang benda ni lagi cepat. Dia lagi percaya apa dekat social media daripada dekat paper contohnya. This is how we manage it as well lah. Those positivity dan sebagainya. So Cik Hafiz ada ni nak tambah sikit Nak tambah lah. Biasanya benda-benda konten yang dipiratekan ni dan produk yang dipiratekan ni adalah produk-produk yang popular lah kan. Betul. So benda tu kita kena rasa somehow kita bersyukur lah kita betul. dipirate. Dan Somehow lah kan. saya kongsikan sikit, cikgu saya ada cakap kan, dia kata kalau kau punya tu tak popular, tak ada siapa kisah, itu lagi bahaya tu. The fact yang kita dipirate, dan macam Cik Zarin cakap tadi kan, bila tu berlumba-lumba orang lain, maksudnya ada demand, dia suka benda tu. Nothing worse than bila you keluar produk tak ada orang bercerita. Betul. Tu bahaya tu. So kita punya orang berlumba-lumba nak, dan kita kena manage.
So I think the keyword here is to manage. Itu yang berbalik pada macam Cik Zarin cakap, kita tak ada beli ads lah kan. Kita semua benda organic lah. Organic, betul. Sebab daripada fan yang upload dan apa semua, benda tu organic. Betul. Dapat. Dan kita sebenarnya sangat bersyukur lah fan kita across the world dia sangat setia dengan Upipin dan kami sangat bersyukur lah. Dan kami berjanji lah insyaAllah kami akan teruskan usaha ini untuk memantapkan lagi karya Upipin ni lah. Cik Zarin, ada ke? Saya sambung juga poin Cik Budi dengan Cik Hafiz tadi berkaitan dengan cerita rompak online macam yang Chris Saman Tunggal punya isu tu, saya merupakan antara orang yang track benda tu. Track siapa yang upload, siapa yang sampai masuk dalam pendrive. Saya track siapa yang buat pendrive tu, siapa yang jual, siapa yang edar, sampai dapat alamat orang tu kat mana, negeri mana, nombor telefon, alamat rumah, semua saya dapat dah. Maksud point saya adalah kita nak share apa-apa ni, kita kena ada kita punya etika, media ethics. Kita nak share, kita nak upload apa-apa, kita kena ada etika. Kita tak boleh nak share barang-barang copyright orang lain, sebab benda tu kita boleh trace. Apa yang kita upload dekat social media ni, semua kita boleh trace. Antara nak dan tak nak saja untuk dibawa ke muka pengadilan lah. Dan in fact kita ramai juga Cik Budi jumpa orang-orang yang upload ni, dan kita tahu kalau kita saman berjuta-juta pun orang tak mampu nak bayar Budi kan. Betul. Dan kita bukan masalah tak saman, sebab kita tengok macam mana benda tu. Okey, Budi ada nak share sikit kes-kes saman ni ke Budi macam mana? So kita kes yang kita pergi, alhamdulillah lah, pergi tak pernah ada yang kalah lagi lah. Alhamdulillah. Sebabnya kita tahu kita berada di tempat yang benar. Di tempat yang benar, jalan yang lurus. Kita proper lah buat. Kita ada registration dengan My IPO, senang. Jadi sebab itu juga saya kongsikan awal-awal tadi tu, sebabnya banyak bila kita jumpa dengan orang sebelum kita pergi court, kadang-kadang mediation, dia very naif. Dia kata dia ingat benda tu tak salah. 10 orang kita jumpa, 10 orang yang cakap macam tu. Tapi macam Cik Zarin cakap adalah, bila dah involve social media ni semua, lagi menyenangkan kerja kita, bukti dah ada, tinggal screenshot dan sebagainya, senang. Saya cerita kalau bab dia rasa dia tak salah ni, saya rasa dah tak relevan lah di zaman sekarang. Sebab dia still rasa tak salah, sebab dia kata benda tu keluar free-free kat TV, kenapa pula bila dia jual benda tu salah? So saya harap benda-benda macam ni dia lebih kita punya masyarakat ni lebih di-educate lah. Sebab saya pernah berinteraksi dengan seseorang yang berfikiran macam ni. Dia berfikir bahawa setiap konten yang dibuat dekat mana-mana platform ni adalah is there. Orang tu dah dapat duit. Biarlah aku pula buat duit. Dia umpamakan macam ni. Pengilang keluarkan pemadam. So pemborong beli pemadam. Dia peruncit beli pemadam dan dia menjual kepada tu. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Awak bukan peruncit. Betul. Bukan. Awak sekarang ni merompak hasil anak bangsa sendiri. Itu belum yang dia edit video lah. Dia ambil video kita, dia edit. Lepas tu dia kata ini hasil usaha dia. Dia edit benda tu. Ini pun kita pernah jumpa. Itu secara personally saya tak jumpa lagi orang macam tu. Tapi kalau saya jumpa dia, saya azan lah telinga. Kita memang selalu jumpa dekat back end dekat YouTube. Aduh, dahsyat betul lah. Saya ada nak tanya sebenarnya kalau tak ni. So sekarang ni kan, new media ni interesting kita tengok. Okay. So dia punya fine line between definition new media. Contoh dia misal kata dengan YouTube kan, dengan yang Netflix contoh dia. Do we consider that as a new media as well ke macam mana? Saya ni boleh ke saya menjawab? Boleh. Dah tukar pula kan. Moderator dah up sikit kan. Boleh. So pada pendapat saya dia berubah mengikut peredaran masa lah. Kalau macam kita tengok that's why lah kalau kita tengok YouTube ni pun sekarang ni dia dah mula ke arah yang berbayar kan. So antaranya disebabkan platform-platform OTT jugalah. Dan kalau kita tengok pun platform OTT pun sekarang ni dia tengah membiak dengan banyaknya, cuma famous tak famous sahaja. Okay. So saya rasa dan saya anticipate di masa akan datang ni, coming years ni, dia cara penggunaan platform yang kita biasa guna ni dia akan berubah, dan mungkin dia akan orang kata immerse lagi dalam daily life kita. That's why lah kalau kita tengok Facebook sekarang ni dia dah go to Meta dan sebagainya. Benda-benda macam tu lah saya rasa. Cuma apa tu yang tu kita kena tunggulah apa benda. Tapi apa yang saya boleh kata, dia akan consume kita dengan lebih, dan cara monetization dia tu pun akan orang kata lebih macam wow. Saya ambil contoh.
Dulu kita tak sangka yang benda yang kita upload free dekat YouTube ni katanya tak boleh buat monetization. Rupanya boleh dengan iklan. Itu dulu. So sekarang dah jadi normal. So saya anticipate yang akan datang nanti ni dia akan lebih wow lah. Dan kita maybe tak sangka-sangka. Boleh ke awak bangkang ke? Saya setuju benda tu sebab secara tak langsung macam Netflix dan sebagainya memang dah jadi part of kita punya daily life. Kita perlukan Netflix, tiba tak ada pun tak boleh. Jadi secara tak langsung pun saya rasa benda tu part of macam new media jugalah sebab media baru, medium baru kita gunakan untuk nak teruskan kehidupan kita dalam bidang hiburan, contohnya Netflix dan sebagainya lah. Jadi menjawab soalan Cik Budi, saya rasa ya. Cuma kita nampak benda tu secara berbeza compare dengan Facebook dan Instagram. Sebab Facebook, Instagram tu new media ataupun social media dalam angle kita sharing punya platform. Yang ni kita menonton punya platform, betul angle dia berbeza sikit tapi benda sama. Sebab saya tengok, saya raiskan tu sebabnya as time goes by kita nampak blurry lines when it comes to the definition. Bila kita tengok agreement pun dia kata macam tu, macam VOD kan, bila video on demand dia masukkan YouTube under the yang FVOD, free video on demand. YouTube pun dah nak work into that YouTube Red kan, yang SVOD, subscription based. So dia macam dah lebih kurang dah macam ke Netflix, Hulu dan sebagainya. So I think mungkin dia punya definition even ni pun kan, pasal tadi kita cakap pasal vision dan sebagainya, even dia punya definition new media pun silap in years to come dah melingkungi ni semua dah. Macam tu. Saya tak pelik kalau dalam new media ni nantilah kan kita punya new media as in Daskopak ni kita akan berpecah lagi kepada department yang lebih very specific untuk cater something lah. Sebab saya macam Cik Budi cakap tadi, dia berkembang dengan pesat dan dahsyat lah. So Cik Hafiz, do you see that happening? Do you concur? Kalau ikutkan, kalau ikutkan macam tu lah, akan datang mungkin new media ni sendiri akan jadi satu department yang sangat besar lah. Sebab semua benda pun akan lalu dekat sini dulu baru nak keluar. So dia, itulah dia memang. Cerita pasal new media ni kan, saya teringat tadi saya nak petik Mr. Beast. Mr. Beast ni salah seorang YouTuber lah kan. So saya ada baca dia punya cara gerak kerja dia lah. Kenapa dia boleh seberjaya itu, sebab cara gerak kerja dia dia expand the team. Malahan dia expand the team lebih besar. Bila dia dapat lagi sponsor, dia expand the team. Dia tak spend dekat tu. So maksudnya supaya apa-apa konten yang dilahirkan tu memang sedahsyat yang boleh lah. Yalah, macam kita sendiri pun kalau ikutkan kita bermula dengan Zarin seorang je. Lepas tu kita expand kamera kita tambah sendiri pula tu. Lepas tu masuk Hafiz. So sekarang how big is the team dah? Cik Zarin, Hafiz. Kita dah berapa? 6 orang 6 orang kita plus minus plus minus 6 orang. Dan even podcast ni pun salah satu projek di media jugalah. Jadi kita tengah rakam ni episod ketiga ni. Kita tak tahu, kita tengah rekod episod ketiga ni, mungkin episod ke-100 nanti macam mana rupa dia. Kan dia punya kejayaan, dia punya mungkin ada sponsor ke depan ni, kita tak tahu lagi nanti. Betul. Kan? Ini merupakan antara permulaan. Betul. Kalau Cik Zarin sendiri kan boleh share sikit. Kita macam sekarang ni kita ada beberapa social media lah, platform kan. Kita sebut lah Facebook, Instagram, kita ada WhatsApp, kita ada TikTok, kita ada YouTube. So by ranking lah kan, kalau boleh share ilmu sikit lah. Boleh, insyaAllah. Kan, selain daripada kita bersama-sama ni, kita boleh share sikit ilmu kepada pendengar-pendengar kita. So kalau boleh share sikit macam mana kita nak menggunakan secara betul platform ni supaya dia benefit tu. Mungkin ada small business ataupun dia tengah mengusahakan something. Dan kalau boleh share lebih sikit apa function dia. Saya cuba, walaupun jawapan dia mungkin agak panjang, tapi saya rasa apa-apa nak promote kita tengok kepada target audience. Kita nak promote apa? Facebook ni target audience dia lebih kepada orang-orang dewasa. Mungkin orang 30-an ke atas. So kalau orang tu dia nak jual rumah ke, nak buat pelaburan ke, mungkin Facebook adalah platform yang tepat lah. Kalau Twitter ni lebih kepada orang muda, suka bincang-bincang topik semasa, pakai pasal kasut ke, pasal baju ke, pasal kes masa lah, kes viral. Dan Twitter ni of course dia based on text.
Jadi of course orang yang di Twitter ni orang yang remaja yang suka membaca. Saya perasan kalau selalunya benda-benda yang blast dekat Twitter ni lawak-lawak kan. Lepas tu bawah tu baru dia share. Ni kan. So kena buat lawak-lawak skrip lah. Boleh juga buat lawak sikit. Sebab apa? Bukan semua orang selesa berada kat Twitter ni. I see. Sebab kadang pening sikit sebab tak ada gambar, pening mana satu atas mana satu bawah, orang pening. Betul. Tapi kita kena explore juga benda tu. Dan kalau dekat Instagram ni saya rasa lebih kepada macam gallery of kita punya produk. Kalau orang jual apa-apalah, baju ke apa, galeri dia. Tapi jangan harapkan sale kat situ. Dia more tu galeri sahaja. Tapi dia boleh link kepada shop boleh. lah. Sale kena driven from the Facebook juga. Oh, kalau macam story ada swipe up, swipe up. Boleh. Sekarang tu boleh lah, swipe up boleh. Kalau di IG post tu. Sebab itulah macam tapi sebenarnya untuk mana-mana posting pun kadang apa yang kita nak kita minta aje. Maksud saya macam ni, kalau kita nak orang komen dekat kita punya posting tu, kita minta orang komen. Sila komen, tinggalkan pendapat. Kita jangan expect orang untuk komen. Ini biasa saya buat dan benda tu works. Benda tu works. Kadang kat UPP punya posting pun very simple. Tanya orang akan, bila kita tanya orang akan jawab. Kita jangan expect orang akan ada interaction. Kita kena tanya. Apa lagi kalau dekat TikTok ni dia unik sikit. TikTok ni video dia tak boleh panjang sangat. Berapa second actually? Kita boleh upload sampai 3 minit pun boleh sebenarnya. Tapi saya biasanya upload dia tak efektif lah. Lebih kurang 15 saat. Kalau boleh dalam 3 saat pertama tu dia dah menarik dah. Orang tengok orang dah menarik supaya orang tak payah skip. Dan kalau boleh juga dekat video tu dia ada punchline. Dia bagi tahu satu topik, ujung dia ada punchline dia, kelakar ke sedih ke apa-apa. Supaya orang nak komen, lepas tengok video tu orang nak komen. Dan TikTok juga kadang bila kita share katakan video tu tentang makan nasi lemak contohnya, di caption kita jangan tulis kita tengah makan nasi lemak, kita tanya. Orang tengok video sebab orang tak tengok benda first, orang tengok video dan orang baca caption. Kalau orang baca dan tengok benda yang sama, rugilah kita punya space. Faham so kita tengok video contoh macam UPP tengah makan nasi lemak, caption tu apa kita nak tanya orang ke tanya apa? Apa dia punya action dia apa? Itu dia punya strategi lah. I see. TikTokers betul ni. Sorry, ada nak tanya. Boleh. Tuan moderator saya tanya tahu. Silakan. Sebab tadi ada mention pasal the first 3 second 3 to 5 lah. 3 to 5 second. Does it apply only to TikTok ataupun di other video platform? Contoh YouTube, the same rules applies. Kalau Facebook, kalau tak silap saya first 10 second ke kurang macam tu. Tapi kira consider awal-awal jugalah. Sebab apa Facebook contohnya dia dah ada Facebook saya rasa 60 second. Lepas 60 second barulah dia ada iklan dan sebagainya lah. Kalau untuk YouTube dia tengok duration overall. Kalau video tu 3 minit dia akan ambil macam 10% peringkat awal macam tu lah. Dan kita kat backend kita ada graf. Bila mana graf turun kita tahu orang dah mula bosan. Semua ada, kita boleh study. So maksudnya kalau dekat TikTok let's say the first 3 second tu critical, dekat YouTube dan dekat Facebook does that apply as well? The first 3 second boleh. Sebab tu kalau ada cara kita editing kadang-kadang contoh kita nak cerita satu benda, kadang orang tease dulu awal-awal. Tengah-tengah dia nak apa ni lauk ni jatuh gawang ke apa ke, tapi orang tak tahu lagi apa berlaku. Baru cerita dia. Dia nak tarik perhatian. Style macam tu saya kerap banyak tengok di YouTube. Kita macam Allah nak tengok jugalah apa jadi kan. Saya ni ada saya tak nak ambil role moderator tapi ada soalan lagi lah. Tuan moderator boleh. Boleh. Sebabnya kita sekarang ni in market yang fluid, kita banyak countries kan. Contoh dia Upin Ipin dekat Indonesia strong. Let's say kalau misalnya kata in the whole wide world kan, kita YouTube, Facebook tu dah general lah. Dekat Indonesia ada kita cakap apa social media X. Okay kan? Baru. Dekat sana ni prominent, tempat lain tak ada. So does it worth it untuk kita explore that dan create a content specifically for that? Contohnya. So the question is that let's say dekat satu territory yang kita nampak kita ada presence dekat situ kat Indonesia, tapi Facebook, YouTube dia biasa-biasa je. Dia yang X ni yang dia kuat. Tapi kita tak ada dekat sini benda tu. So adakah berbaloi untuk kita create a content cater to that? Adakah ataupun the same video dekat YouTube kita taruh dekat situ juga? Secara jujurnya berbaloi lah kalau kita createkan konten benda yang akan benefit kepada kita balik. Kalau walaupun benda tu tak ada dekat negara asal kita, tapi dekat negara yang popular tu ada, might as well kita approach benda tu. Sebab saya ambil contoh Youku lah kan. Tak ada kat Malaysia, tapi kita explore. Kita explore dekat sana. Hypothetically speaking, would that be a fresh content ke ataupun maksudnya yang mana dah sedia ada it works, kita taruhkan dia?
Saya rasa benda tu depend. Contoh macam Cik Budi ingat dulu kita pernah kerjasama dengan Line. Line sangat besar kat Malaysia. Bukan, Line baru nak masuk Malaysia masa tu, tapi dia dah besar kat Indonesia. So kita guna konten yang ada tapi kita sesuaikan dengan platform lain. Dia lebih kurang macam Facebook, macam Instagram lah. Tapi dan kita buat benda tu saya rasa dalam 2-3 bulan sampailah dapat 1 juta followers kat Line. Kita buat stickers, buat macam-macam. Jadi meaning kita willing to explore social media baru juga untuk nak tembusi different market contohnya. Yalah, kita kena explore juga. Ini tadi berbalik pada yang Cik Hafiz ada bagi tahu tadi kan, yang macam video yang kita buat is there to stay. Yang macam dengan Line ni sebenarnya kalau kita tengok YouTube channel kita masih ada lagi. Jadi dekat situ kita punya klien dia nampak dia punya value dan dia willing to invest, dan yang paling penting untuk kita whatever video yang kita taruh tu maksud dia ada marketing value. Kalau kita taruh billboard ke iklan dekat TV, after certain time it will be taken down. Tapi dekat YouTube ni viral satu hal and it stays. 9-10 tahun sekarang nampak lagi message tu. Betul. Macam baru-baru ni lah kan dekat Elite tu kan. Muka kita semua ada kat jalan raya billboard kan. Muka kita Ya, dah lalu baru ni dah yalah. Tak ada dah. Dah tak ada. Gambar Pak Mael lah kan. Ya, betul. Aduh. Dia bukan aduhai, keluarga Malaysia. Oh. Betul lah tu. Kita bagi peluang, Betul. Cukuplah kita dah popular dah. Jadi dekat situ kita nampak impact dia tu dari segi marketing and sales yang akan membantu. Dia memang tak convert into directly orang bayar unless kalau ada income lah. Tetapi sekurang-kurangnya dia macam mewar-warkan. Macam billboard apa semua kan, kalau ada produk dia tak adalah bila besok orang beli, tapi bila time orang beli dia ingat that kind of product. Dekat situlah I think video-video dekat social media ni, sebab tu saya always reiterate, kita have to be fluid, kita have to be dynamic. Kita tak boleh ignore that social media punya strength. Dan kita kena from time to time tengok macam mana kita boleh further monetize. Dan benda-benda ni apa yang kawan-kawan saya dekat sini buat kan, Cik E, dia membantu saya juga bila nak menjual nantilah. Betul. Dia kalau ikutkan kan tadi Cik Budi ada cakap dia macam ada grey line antara media lama dan media baru. So kalau ikutkan mainstream, kalau billboard tu semua dah kira mainstream lah kan. Benda tu dah kira media lama, tapi sebenarnya macam Cik Budi kata, dia grey line tu sebab kita support each other. Dekat mainstream pun kita kena support, dekat yang social media pun kita kena support. Yalah, to be number one in this industri ni, kita kena serampang 18 mata lah. Kita kena sentiasa anticipate lah benda-benda macam tu kan. Saya nak tambah pula. Okay, tadi Cik Budi kata pasal YouTube kan. Of course YouTube ni bila kita dah upload video tu akan kekal. Dan saya pun setuju dengan YouTube ni sebab YouTube ni merupakan search engine nombor 2. First adalah Google. Sebab itulah tadi opening Cik E ada beritahu tentang blog kan. Walaupun blog tu dah macam 10 tahun, 20 tahun punya lepas kan, tapi kita masih aktif dengan blog. Kita ada juga kita punya bloggers yang memang rajin menulis. Sebab apa? Bila kita tulis blog, benda tu akan kekal dekat blog kita tu. Dan bila orang Google, orang cari, blog ni lah yang akan ke depan. Kita takkan Google output dia keluar dari TikTok, dari Twitter, tidak. Dia akan result dia akan keluar daripada blog, daripada website. Sebab tu kita masih kena ada penulisan di website ataupun di blog lah. Betul. Saya at least sekurang-kurangnya hari ni banyak benda lah saya dapat. Kalau kawan-kawan nak lagi topik-topik yang sebegini dibincangkan, jangan lupa komen di bawah dan sila follow kami di semua social media platform kami. Dan sebelum kita selesai, saya nak bagi sedikit quotes lah. Nanti saya akan tanya kawan-kawan quotes. Quotes saya berbunyi begini. Quotes saya remember, quotes won't work unless you do. Itu quote saya ni. So saya terbaca benda ni 2-3 tahun lepas lah. Lama simpan. Di platform ni saya keluarkan. So kita duk baca-baca kan, kita duk yalah, benda-benda kan, tak kaya tak apa janji handsome, tak handsome tak apa janji kaya. Tapi benda-benda tu takkan berlaku unless kalau korang do it lah. So start do now. Hafiz, silakan. Nak buat apa tu? Quotes satu, quotes. Spontan betul ni. Cepat ni. Bukan main lagi ya. Benda boleh edit. Okay, so basically saya nak ucapkan banyak terima kasih lah dekat management team lah sebab percaya pada Department New Media untuk buat
sesuatu yang baru. Macam hari tu pun masa First Zarin nak join in dalam TikTok pun macam ya betul kan, Les Kopak pun nak buka, UPP pun nak buka TikTok kat. TikTok masa tu tahulah, semua orang menari-nari benda-benda apa, benda larau lah. kan. Dia tak ada TikTok yang ilmiah masa tu. Tak Betul. ada ceramah-ceramah Sekarang ke orang ustaz pun dah masuk TikTok dah. sekarang ustaz pun. Dulu Sekarang orang pun cukup marah, sebut TikTok orang cukup marah. Ya, betul. Tapi sekarang semua ada. Siap ajar matematik pun ada kat TikTok, ajar Excel pun ada kat TikTok. Itu kita kata tadi awal-awal tadi kan, dia dalam proses. Ya, dia dalam proses. Cuma biasalah yang first masuk tu yang menggedi-gedi itulah kan. Dia yang pertama cuba. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah dekat kita punya management, sebab dia sentiasa percayalah dengan apa yang kita nak buat. Even macam you guys pun, apa benda yang korang nak cuba benda baru je, okey management bagi je semua. Betul. Kan. Tu yang Setakat ni minta je software baru, lepas tu kita terima kasih kat IT lah. Terima kasih IT. Alamak. Budi ada nak cakap? Quote saya ada 2 Silakan. Tapi kita tak ada yang barulah, kita guna yang lama, kita relevankan lah ya. Saya rasa satu in this kerangka ni, Rome wasn't built in a day. Saya rasa daripada kita menulis, kalau dengan macam Cik Zarin cakap tadi pun, dia ada inisiatif sendiri yang dia masukkan. Bila dah lama, dah besar, baru kita boleh reap the benefit. Kan? Jadi maksudnya whatever we want to do, we have to be visionary and it has to start now lah. Macam yang Cik I cakap tadi lah, kena move ya. And then secondly yang saya terfikir tadi tu, when it comes to Upin Ipin as a whole, kita Veni Vidi Vici. We come, we see, we conquer. Jadi macam tadi tu kalau kita nampak kan, daripada social media ni, dia kalau Netflix tu pun dah kira social media, semua tempat kita ada. We are that ambitious. Yes. Because our product is very good. Kita kat mana yang ada opportunity, especially yang buat duit janji halal, kita adalah dekat situ. Kita terjun dulu. Jadi tak jadi kita fikir kemudian. Tapi kita pun get in with the eyes wide open. Dengan ada ilmu, kita tak terjun-terjun bodoh je lah. Dan Betul, yang penting, kita the first inline, kita buat orang tiru. Jadi maksud dia, if you are not good enough, macam kita cakap lah, cikgu saya cakap, kita takkan ditiru lah. The day kita ditiru, maksudnya we are good enough. Betul. Baik. Aku ingat lepas ni nak beli suit hijau lah. Karisma dia lain. Cik Zarin. Kalau quote tu, kalau saya ubah sikit boleh saya ada banyak quote yang macam fitness sikit, saya cuba ubah sikit boleh. Kalau salah boleh? Boleh. Betul kan? Boleh edit. Boleh edit. Okay. Tak apa, saya tu tak nak pakai tu lah. Dia dah nak keluar dah tadi. Teruskan, boleh edit. Boleh edit. Kan yang selamat sikit. Okay. Saya tak adalah quote sangat, tapi saya rasa apa yang kita buat, biasa kita selalu dengar, apa yang kita buat sekarang ni akan menentukan apa yang kita akan jadi tempoh 5 tahun akan datang. So sama juga macam media dulu, apa yang kita buat, kita tak tahu kita berjaya ke tidak. 5 tahun baru kita nampak hasil dia. So kita pun tak tahu juga kejayaan podcast kita ni macam mana. Mungkin akan masa akan datang baru kita nampak. Sebab tu bila kita nampak dia peluang dan cara nak buat, kita buat je. Sebab kita tak tahu lagi kita berjaya atau tidak. Yang penting kita buat. Nampak macam tu balik kan. Okey. Okay, saya nak tukar sikit, nak tambah sikit. Silakan. Aku rasa dia edit ni. Okay, apa-apa pun yang kita tengah usaha, kadang kita memang pening pening memang pening. Yang penting kita kena usaha je, sebab kita tahu kalau kita usaha sungguh-sungguh baru kita dapat kejayaan. Itu je lah saya beritahu. Betul. Saya dengar cameraman tergelak. Tapi yang pening memang pening tu memang antara motor dia. Saya sebab tadi saya bagi quote je, saya lupa nak bagi kata-kata akhir. Kata akhir saya adalah saya bersyukurlah sebab kita ada satu tim yang bagus lah. Sebab apa-apa kita nak buat ni, kalau kita tak ada satu dalam orang kata environment yang best, susah juga kan. So yang keduanya management lah. Sebab kuasa dia tu tinggi, dia boleh clip kita punya wing. Tapi alhamdulillah management sekarang dia bagilah kita berkarya dengan amat dahsyat lah. So insyaAllah lah semua lepas ni produk-produk yang kita keluarkan memang dahsyat-dahsyat lah, InsyaAllah. Betul. Sebab macam kalau tengok sendiri lah, macam aku dulu pun aku terus macam saya dulu pun masuk aku je lah. Okay. Habis. Macam basically macam ni lah. Saya dulu pun macam masa nak masuk ni pun baca blog dia. Lepas tu tengok macam keseronokan
berada dekat Les Copak, team Les Copak masa tu, fund apa benda semua. So kita apply, lepas tu saya dapat masuk. Saya pula kerja pula masa tu memang IT technician kan. Semua benda lah buat masa tu kan. Betulkan pipe lah, apa benda semua ada lah kan. So basically kita daripada bawah lah. So management nampak dah semuanya, dia offer. Lepas tu jadi production assistant lah dan sebagainya. Last sekali sampai sekarang lah. Sampai sekarang 4 jabatan. Tiga. Okay. Amin. Sampai sekarang. So macam dulu tak pernah terfikir lah akan pergi sejauh ni kan. Hampir 12 tahun kat sini. Saya masuk dulu sama bulan dengan Budi kan. 2010 kita masuk sama-sama kan. Tapi satu batch. Tapi Budi lagi power lah. Power. Satu batch lah. Budi dapat apa? Best employee. Tahniah. Best. Sebenarnya kejayaan Cik Budi tu dia inspirational. Tapi kita bangga. Kita memang bangga. Bangga. Budi tu memang kita bangga. Sebab boleh kata kalau kat dalam Les Copak ni Budi cari duit, saya tukang habiskan. Tapi kita kerjasama lah. Kita kerjasama. Semua macam tadi lah, Rome was a built in a day kan. Semua tu hasil usaha dan sebenarnya sokongan daripada management, daripada kawan-kawan, barulah kita boleh menuju ke target kita, regardless whether it's personal ataupun secara as a whole company-nya lah. Yang penting kita sebagai team lah. Team. Team. Together everyone achieve more. Yes. Betul. Hari ni memang best. Saya rasa podcast episod 3 ni saya rasa paling best lah. Sebab awak moderator. Sebab kita ada panel-panel yang hebat. Okey. Terima kasih sebab jemput kami. Terima kasih sebab bagi saya moderate Cik Zarin, Cik Budi. Terima kasih. So kita berjumpa lagi dalam next episode podcast. Berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.